Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar para pelajar sekalian? Pada kali ini kita akan membincangkan bab perhubungan tingkatan 4, iaitu topik seks cyber. Kita lihat standard pembelajaran bagi topik ini, menyatakan maksud seks cyber, menyatakan salah laku berkaitan seks cyber, menjelaskan kesan tingkah laku seks cyber dan kemahiran mengelak daripada seks cyber. Komunikasi merupakan medium yang penting bagi manusia untuk berhubung. Komunikasi cyber telah berkembang pesat seiring dengan kecanggihan alat telekomunikasi. Kalau dulu orang berhubung hanya menggunakan telefon awam dan telefon rumah. Kemudian dengan adanya komputer dan kemudian internet dan kecanggihan telefon bimbit dari semasa ke semasa mendorong untuk kemungkinan berlakunya seks cyber. Kecanggihan seks cyber merangkumi spektrum yang besar, termasuklah penggunaan laman web lucah pornografi dan perhubungan seks atas talian secara keterlaluan, malah akan memberikan kesan negatif terhadap pengguna dan orang dalam lingkungannya. Apa yang merisaukan kita, boleh katakan ramai remaja yang mempunyai telefon bimbit dan kemudahan internet. Jika ia digunakan dengan cara yang salah, ia mungkin akan menjerumus kepada perkara yang tidak elok, termasuklah seks cyber. Seks cyber dahulunya melalui medium komputer dengan kemudahan internet, tapi sekarang lebih mudah berlaku menerusi telefon pintar. Istilah sexting merupakan komunikasi dua hala atau lebih sama ada berlainan jantina atau sama jantina, iaitu menghantar mesej lucah menggunakan teks, huruf dan gambar yang membawa maksud lucah. Komunikasi ini dilakukan bagi memuaskan nafsu fantasi seks kepada kedua-dua pihak ataupun individu. Perkara ini perlu dibendung di peringkat awal, khususnya pada golongan remaja, supaya dia tidak mengakibatkan kemudaratan kepada remaja, masyarakat dan negara. Kita lihat salah laku berkaitan dengan seks cyber. Yang pertamanya, saling menghantar gambar dan isyarat lucah. Yang kedua, berlaku curang. Pelaku terdiri daripada suami atau isteri orang, yang mana kesannya akan membawa kepada keruntuhan rumah tangga, seperti pergaduhan dan perceraian. Ada kalanya boleh melibatkan kes jenayah yang lebih besar. Yang ketiga, mencari kepuasan seks secara fantasi, sama ada melalui mesej, texting ataupun audio. Yang keempat, suka menyendiri dan menghantar mesej secara rambang. Pelaku seks cyber akan menghantar mesej secara rambang, sama ada video, gambar yang lucah ataupun mesej yang berbau seksual, tanpa mengira siapa sasarannya. Yang kelima, menghantar teks lucah kepada individu yang menjadi sasaran. Perbuatan ini dilakukan untuk mengganggu sasaran ataupun mangsa. Kita lihat pula kesan tingkah laku seks cyber kepada remaja ataupun masyarakat. Yang pertama ialah keruntuhan akhlak. Seks cyber boleh menjejaskan dan meruntuhkan akhlak remaja pada masa kini yang akan datang. Remaja boleh terjerumus kepada perkara-perkara contohnya seperti seks bebas ataupun aktiviti pelacuran. Yang kedua ialah pornografi kanak-kanak. Ada golongan yang suka mengambil, menerima dan atau menghantar foto lucah, sama ada diri sendiri ataupun orang lain, dan ada kalanya juga memerangkap remaja untuk merakam video lucah sendiri, dan mereka akan menjual ataupun memuat naik di laman sosial. Yang ketiga ialah gangguan seksual.
Gangguan seksual ni boleh jadi bersifat verbal, tanpa lisan, psikologi atau fizikal. Kebiasaan kaum wanita diganggu secara seksual di jalanan atau di tempat kerja. Berlaku juga gangguan seksual di sekolah hingga mewujudkan suasana pembelajaran yang tegang dan menimbulkan ketakutan. Perbuatan ini sebenarnya adalah satu jenayah dan boleh didakwa di mahkamah. Yang keempat ialah keruntuhan institusi keluarga di mana pelbagai masalah akan berlaku. Mungkin berlaku kecurangan, penceraian dan boleh juga jadi kes sumbang mahram. Yang kelima ialah buli cyber dan ancaman. Kalau kita lihat sekarang banyak kes yang berlaku dan perkara ini boleh kita laporkan dan pelaku boleh didakwa. Seterusnya menjadi mangsa perundangan seks. Boleh jadi mangsa rogol, mangsa perdagangan seks dan pelacuran. Ini ialah gangguan emosi. Pelaku akan mengalami gangguan emosi kerana cenderung kepada fantasi seks. Keadaan akan lebih parah ketika kesunyian dan kesorangan. Dan mungkin akan mengalami tekanan dan tidak sensitif kepada perasaan orang lain. Jadi apa yang penting adalah bagi seorang remaja, dia perlu tahu bagaimana kemahiran untuk mengelak daripada terjadinya seks cyber ataupun menjadi mangsa seks cyber. Yang pertama, remaja perlu ada jati diri dan motivasi yang kuat. Kena ada kesedaran kendiri supaya tidak terjebak dengan perkara yang negatif. Yang kedua ialah kehidupan beragama adalah satu cara yang terbaik untuk mengelak daripada terjerumus kepada lamawat-lamawat lucah. Ketiganya ialah menjalani kehidupan bermasyarakat seperti gotong royong, solat berjemaah di surau atau masjid, bersukan. Yang keempat ialah pengetahuan tentang bahayanya ketagihan seks cyber. Jadi ini adalah peranan ibu bapa supaya dapat menyekat laman-laman web ataupun laman sesawang lucah. Remaja perlu tahu juga bahawa seks cyber ini merupakan jenayah, di mana seseorang itu boleh dikaitkan dengan amang seksual ataupun menyimpan video pornografi juga merupakan satu jenayah dan boleh didakwa walaupun dalam telefon bimbit. Yang kelima ialah meluangkan masa bersama ahli keluarga dan rakan-rakan jika biasanya keserangan ataupun berada dalam bilik bersendirian lebih memudahkan berlakunya ketagihan seks ataupun seks cyber. Remaja juga boleh mengisi masa lapang dengan beriadah. Dengan melakukan aktiviti riadah, remaja tidak menghabiskan masa dengan telefon bimbit. Itu saja untuk kali ini bagi topik seks cyber. Saya akan tinggalkan tugasan dan aktiviti dan diharap pelajar dapat menyiapkan dan menghantarnya kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.